Roti sardin gulung goreng tepung. Tips roti tidak berminyak. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh. Alhamdulillah, kali ni Mok Teh nak share dengan anda semua resipi roti sardin gulung celup tepung ni. Memang sedap dan mudah untuk sediakannya. Nak tahu cara macam mana Mok Teh sediakan roti sardin gulung goreng tepung ni, view video Mok Teh ni ya. Menu ni memang cukup sedap, ringkas dan memang digemari ramai. Cuba, jangan tak cuba, insya-Allah. Mok Teh yakin anda pun boleh buat. Sebab resipi ni tak susah pun. Cuma anda, kalau yang baru nak belajar tu, ikut step by step apa yang Mok Teh sarankan dalam video ni ya. InsyaAllah anda boleh buat. Resipi roti gulung yang Mok Teh akan kongsikan ni sesuai sangat buat untuk sarapan pagi ataupun minum petang. Memang sedap sangat-sangat. Masa Mok Teh buat tu sekejap je, anak-anak makan sekali adap je habis. Tengok dah licin dalam pinggan tu. Memang sedap lah makan dengan time hangat-hangat kan. Memanglah laju je kan. Dan kepada yang suka buat jualan atau nak berniaga kan, boleh cuba resipi yang Mok Teh syorkan ni, insya-Allah. Laris. Itulah, cubalah kan. Okey, kalau tak cuba kita tak tahu. Baik, kalau terbayangkan roti sardin ni mesti ada roti lah. Okey, Mok Teh guna roti gardenia ni. Tak kisahlah roti yang saiz apa ya. Beberapa keping roti gardenia. Mesti ada lah. Dan juga sebab namakan sardin gulung mesti ada sardin lah. Okey, inti utama dia sardin lah. Okey. Tak kisah sardin ni jenama apa. Baik, mula-mula Mok Teh akan sediakan intilah ya, bahan inti untuk buat roti sardin gulung ni. Iaitu bahan A. Bahan A ni bahan intilah. Okey, baik. Sediakan 1 tin sardin, 2 sendok cili kering yang telah dikisar, 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, 1 biji cili hijau dan 1 biji cili padi. Sedikit garam dan sedikit perasa jika suka. Dan ditambah pula 2 biji cili padi, sedikit daun ketumbar dan sedikit perahan limau nipis. Okey, baik, mula-mula Mok Teh kisar cili padi lah dalam 10 tangkai lebih kurang macam tu lah. Okey, ni dah dikisar, diringkaskan. Baik, inilah antara bahan-bahan yang Mok Teh gunakan untuk buat inti sardin dulu. Okey. Macam bawang besar ni, Mok Teh akan mayang dia halus-halus lah. Okey.
Okey, lepas tu dimayang pula bawang putih, 3 ulas bawang putih, lebih kurang macam tu lah ya. Okey, dimayang juga. Okey, lepas tu dimayang juga cili besar hijau. Terpulang nak cili besar hijau ke cili besar merah pun boleh juga masukkan. Okey, dimayang juga. Sebenarnya cili ni tergantung lah ya. Kalau suka pedas, lebihkan pun tak apa. Sebab Mak Teh dah campur cili kisar tadi. Okey, jadi Mak Teh campur cili padi pun 1 biji dalamnya, dan 1 biji cili hijau, cili besar hijau tu. Okey. Sebab di akhir nanti kita akan tambah lagi cili. Okey. Okey, ni sardin. Okey. Mak Teh guna sardin jenama bottom ni. Okey, tak kisahlah jenama apa, cap ayam ke, kan? Sesuai selera lah yang mana rasa suka. Tak kisahlah. Janji ada cok halal. Kan? Itulah. Okey, sardin Mak Teh akan masukkan dalam mangkuk dulu. Dalam bekas ni. Baik. Lepas tu panaskan sedikit minyak dalam kuali untuk menumis. Okey, ini adalah bahan-bahan yang Mak Teh dah mayang tadi ya. Okey, kesemua bahan tadi tu masukkan dalam minyak. Okey, kita akan menumislah. Okey, tumis bahan-bahan tersebut sehingga naik bau tu. Lepas tu baru kita boleh campurkan dengan 2 senduk cili cili kering yang telah dikisar tadi. Okey, Mak Teh cuma ambil 2 senduk saja. Okey. Okey, dalam 10 tangkai Mak Teh blender tadi tu, Mak Teh ambil dalam 2 senduk saja untuk masukkan dalam bahan-bahan ni lah. Okey, bahan tumis ni. Okey, kalau nak rasa pedas lebihkanlah kan. Sesuai selera kita lah. Okey, lepas tu kacau-kacau sehingga dia garing dan pecah minyak ya. Okey, kalau boleh cili ni kita tumis dia tu lama sikit lah dengan api yang perlahan, baru rasa dia sedap. Okey, lepas tu dah garing, masukkan sardin tadi, 1 tin sardin. Bau sardin, aroma dia ni pun dah menusuk kat hidung ni. Sedap. Memang sedap. Ini makan dengan nasi panas ataupun cicah dengan roti biasa pun sedap sebenarnya. Okey. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam dan sedikit perasa lah jika suka. Garam jangan terlalu banyak ya, sebab sardin ni dia dah cukup rasa sebenarnya, dah masin. Sebab kita nak buat inti, jadi kita tambahkanlah sedikit garam. Okey, ni sardin tadi kita ambil sedikit, masukkan dalam mangkuk. Okey, lepas tu kita hancurkan ikan sardin tu. Okey, kasih hancur sebab kita nak buat inti sardin, inti roti kan. Okey, jadi kita tekan-tekan dengan sudu tu biar ikan tu hancurlah, hancur sebati dengan sos tu. Okey, sos yang kita tumis tadi tu. Okey, baik. Okey, intinya nanti okey, Mak Teh akan tambahkan lagi sedikit daun ketumbar, 2 biji cili padi dan perahan limau nipis. Baru sedap, intinya mantap. Itulah. Okey, Mak Teh potong, basuhkan daun ketumbar tu. Okey, potong je terus masuk dalam inti tu. Sardin yang kita dah lenyit-lenyitkan tadi, ikan dia tu. Okey, sedikit je masuk. Ini untuk perasakan dia, macam rasa inti dia tu lagi sedap lah sebenarnya. Okey. Dan kalau tak ada bahan-bahan ni, tak perlu masuk pun tak apa sebenarnya, dah sedap. Tapi lebih sedap masukkan sedikit daun ketumbar, potongan daun ketumbar tu, dan cili dan perahan limau. Okey. Okey, ni Mak Teh masukkan lagi 2 biji cili padi. Ini nak kasih rasa pedas-pedas sikit. Memang sedap lah. Sardin ni kalau pedas-pedas sikit gitu sedap kan. Lagi sedap.
Tapi sesuai selera lah. Kalau tak suka pedas, tak payah masukkan. Tapi kalau suka, masukkan. Baik, lepas tu perah sedikit limau nipis. Okey. Ini biar dia cukup rasa semualah. Okey. Tambahkan limau nipis lagi sedap. Rasa dia memang cukup rasa lah semua. Itulah. Ini cara Mak Teh buat lah. Okey. Okey, baik. Inti kita dah buat. Kita sediakan pula bahan B, iaitu tepung untuk celupan roti tu. Okey, sediakan 1 senduk tepung gandum, sedikit garam, sedikit bikarbonat dan 1 cawan air. Okey, baik. Mula-mula Mak Teh sediakan mangkuk dan masukkan 1 senduk tepung gandum. Okey, ini untuk bahan celupan roti itulah, untuk kita goreng nanti ya. Okey, lepas tu kita akan masukkan sedikit garam lah. Okey, masukkan sedikit garam. Dan sedikit bikarbonat. Okey, ni bikarbonat. Tak perlu banyak, sikit je. Ini sebenarnya untuk merangupkan tepung. Okey, sikit je. Tak perlu banyak lah, sikit je. Okey, lepas tu kita akan campurkan dengan sedikit air. Lebih kurang 1 cawan air lah. Ni pun nak kena pandai mengagak-ngagak ya. Okey, sebab sikit, kita buat sikit-sikit. Ni tepung untuk goreng ni. Okey, untuk celup roti tu. Okey, boleh nanti kita akan guna dia juga untuk gulungan roti, untuk gamkan roti tu supaya roti tu tak terbuka. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, kacau-kacau. Dan kita akan tapiskan dia sebab dia berketul kan. Dia okey, cukupkan 1 cawan air. Okey. Lebih kurang macam itulah kena pandai tengok jugalah kan cair dia tu macam mana. Okey, lebih kurang 1 cawan air lah Mak Teh masukkan untuk 1 senduk tadi. Okey. Nampak dia masih berketul kan. Okey, lepas tu kita akan tapiskan dia lah, toskan dia supaya adunan dia tu cantik lah dan tak berketul. Okey, masukkan adunan ke dalam penapis tu. Ini tujuan untuk adunan tidak berketul je. Okey. Lepas tu tekan-tekan lah. Nanti dia keluarlah kat bawah tu. Keluar dengan adunan yang sebati dan tidak berketul. Itu tujuan Mak Teh tapis supaya adunan dia cantik lah. Baik, nampak tak? Inilah adunan yang telah ditapis tadi. Dia cantik lah. Okey. Lebih kurang macam ni je kita nak ya. Okey, kepekatan cair dia lebih kurang macam itulah. Okey, baik. Lepas tu roti. Okey, roti gardenia, roti keping gardenia ni kita keluarkan. Okey, Mak Teh keluarkan dulu. Okey. Ni tips macam mana kita nak buat supaya roti kita tu tidak meresap minyak. Tips yang Mak Teh akan tunjukkan macam mana kita nak buat roti kita apabila kita goreng dan celup tepung tu, dia tidak meresap minyak yang banyak. Memang tak ada minyak sangat. Okey. Inilah tipsnya. Nak kena gilikkan dulu rotinya senipis-nipis. Biar dia mampat. Biar rongga-rongga roti tu tak nampak. Jadi dia tak akan meresap minyak banyak lah. Itu tips dia. Okey. Baik, lepas tu kita akan masukkan inti dekat tepi tu kat bawah tu, macam dalam video yang Mak Teh tunjuk tu. Letak kat bawah, lepas tu kita akan gulung lah.
Okey. Gulung sehingga tak nampak inti dia tu. Okey, jangan gulung semua lagi. Ni okey, adunan tepung yang untuk kita celup nanti, dia tu nanti kita letak je kat tepi tu sikit untuk gamkan dia, untuk lekatkan roti ni yang kita gulung tu. Okey, jadi dengan adunan tepung yang sama tu kita lekatkan. Jadi dia tak terbuka lah. Okey. Okey, rapikan dia. Okey, letak kat tepi tu. Dah siap satu. Okey, Mak Teh ulang sampai 3 kali ya, supaya anda faham, betul-betul faham. Okey, masukkan dalam pinggan. Baik, gulung, tekan macam biasa supaya roti tu nipis. Lepas tu masukkan inti macam biasalah, macam proses yang pertama tadi Mak Teh tunjuk. Ni cuma Mak Teh ulang saja. Okey, lepas tu gulung. Okey. Lepas tu gamkan dia. Kita kasih rapi dia sikit supaya roti tu melekat lah, betul-betul melekat. Nampak? Okey. Okey, jadi dia melekat lah. Inilah hasil. Dah dapat dua gulung ni. Okey. Okey, last Mak Teh tunjuk lagi. Okey, ni kali yang ketiga. Okey, macam biasa, tekapkan. Okey, tekan supaya mampat, supaya rongga-rongga roti tu dah tak kelihatan. Lebih kurang macam itulah, senipis lah. Kita buat senipis. Okey, senipis yang boleh lah. Okey, masukkan inti. Dan gulung macam biasa. Senang bukan buatnya? Tak susah pun. Masak ni nak kena ada minat dan kesungguhan, insya-Allah. Sebenarnya tak susah pun. Kalau kita tengok betul-betul dan ikut apa yang Mak Teh ajar dalam ni, insya-Allah boleh buat. Siap boleh buat roti sardin gulung ni, siap boleh buat jualan. Okey. Nampak? Okey, ni 3 gulung yang Mak Teh dah siap buat. Okey. Dan ni Mak Teh ringkaskan lah. Takkanlah nak tunjuk semua, panjang video ni nanti kan. Kan? Okey, ni ringkaskan. Dah siap Mak Teh gulung semua roti yang Mak Teh buat tadi. Inilah hasilnya. Tak celup tepung pun dah nampak cantik, dah kemas kan. Nanti kita akan celupkan dengan tepung yang kita dah bancuh tadi. Okey, celup tepung. Okey, inilah rotinya. Baik, ini proses C lah. Okey, proses yang terakhir iaitu kita goreng lah. Okey, celup tepung dan goreng roti sardin gulung tu. Okey, panaskan minyak. Okey, ini roti. Okey, celupkan ke dalam adunan bancuhan yang kita dah bancuh tepung tadi. Celup sehingga roti tu tenggelamlah dengan tepung tu. Okey. Ini Mak Teh dah masukkan 4 gulung roti dalam ni. Celup-celup je. Okey, sementara tunggu minyak panas. Okey, dah panas tu boleh terus masukkan ke dalam minyak yang panas tu. Nampak? Okey, goreng macam biasa. Goreng, tak perlu balik-balik sangat ya. Cukup sekali balik saja. Okey. Kacau-kacau, kadang-kadang dia melekat kan. Melekat tu kita asing-asingkan dia lah supaya tepung dia tu tak melekat dalam kuali tu. Okey, goreng dia tak perlu balik sangat okey, cuma sekali balik je. Okey, ini tujuan supaya minyak tak meresap. Okey, tapi insya-Allah minyaknya tak berapa meresap sebab tadi kita dah gulung rotinya tu, kita dah tekan kan. Insya-Allah dia tak melekat dan minyaknya tak meresap banyak. Okey, tips tadi pun Mak Teh dah kasihkan.
Goreng sehingga garing kekuningan. Okey, dah garing kekuningan. Boleh angkat. Jangan terlalu hangus ya. Okey, lebih kurang macam ni lah. Ni dah cantik lah ni gorengnya. Dah garing. Dah cantik. Ni Mok Tih ulang proses gorengan. Okey, untuk gorengan kedua dah habis lah. Okey. Okey. Goreng macam biasa sehingga garing. Okey. Dan dah garing tu kita boleh balikkan sebelah tu. Tunggu dia dah garing sebelah tu. Dah boleh angkat semualah. Nampak inilah hasilnya. Nampak minyak dia pun tak meresap banyak sangat sebenarnya. Lepas tu hidanglah dalam pinggan. Jeng jeng jeng. Roti sardin gulung goreng by Mok Tih dah siap. Nampak ini Mok Tih buka intinya. Nampak memang sedap. Masa ni panas-panas lagi tau. Memang sedap. Bau dia pun memang beraroma sardin tu, memang menyelerakan. Nampak. Inilah hasil yang dah siap Mok Tih buat, iaitu roti sardin gulung goreng by Mok Tih. InsyaAllah moga perkongsian Mok Tih ni bermanfaat untuk anda semua ya. Alhamdulillah, siap juga akhirnya Mok Tih sediakan resipi roti gulung sardin goreng ni. Okey, sampai di sini dulu perkongsian Mok Tih untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di lain video yang akan datang. Jangan lupa kepada yang baru menonton, jemput subscribe dan tekan tombol loceng untuk dapatkan resipi-resipi terbaru daripada Mok Tih. Jadi anda tidak ketinggalan. Bye. Assalamualaikum.